Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah program khas pengakuan sukarela ataupun PKPS 2.0. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting seperti yang saya katakan, dan pada masa yang sama juga merupakan satu lagi program dalam usaha bagi membantu dan juga memudahkan lagi pembayar cukai untuk membayar cukai pendapatan mereka. Dan tentunya lah kesempatan ini harus diambil dengan begitu baik sekali oleh pembayar-pembayar cukai, dan sudah pastilah hari ini kita akan dapat penjelasan yang lebih jelas berkaitan dengan program khas pengakuan sukarela ataupun PKPS 2.0 ini. Baiklah, kita ada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Abang Ehsan Abang Abu Bakar, yang merupakan pengarah di Jabatan Pematuhan Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Jadi Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Saya nak panggil apa ni? Abang ya? Abang pun boleh, Cik Ehsan pun boleh. Okey, mungkin ialah saya suka nama Abang Ehsan Abang Abu Bakar, seolah-olah memberi gambaran bahawa lembaga hasil dalam negeri Malaysia ataupun hasil juga sebenarnya mempunyai ihsan yang begitu menarik sebenarnya dalam usaha untuk membantu pembayar cukai melangsaikan pembayaran cukai pendapatan mereka. Baiklah, kita nak menyentuh tentang program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 ini. Dan saya difahamkan bahawa program ini sebenarnya Tuan Ehsan pernah dilaksanakan oleh hasil pada hujung tahun 2018 sehinggalah bulan September 2019. Jadi mungkin Tuan boleh terangkanlah bersama dengan penonton kita tentang kejayaan pelaksanaan program khas pengakuan sukarela sehingga wujudnya pula apa yang kita kenali sekarang ini sebagai program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Syakawi dan Bernama TV kerana sudi menjemput saya untuk hadir dalam ruang bicara kita pada malam ini untuk membincang berkenaan dengan program khas pengakuan sukarela 2.0. So sebelum saya menyentuh berkenaan dengan PKPS 2.0 ini, ingin saya hendak sampaikan berkenaan dengan PKPS 1.0 supaya pembayar cukai dapat membezakan kedua-dua versi program tersebut. Okay. Untuk program khas pengakuan sukarela pertama kali dilaksanakan pada 3 November 2018 dan berakhir pada 30 September 2019. Semasa PKPS 1.0 dilaksanakan, ia dibahagi kepada dua tempoh. Dengan tawaran kadar penalti yang berbeza, Encik Syakawi. So untuk tempoh yang pertama di mana bermula pada 3 November 2018 hingga 30 Jun 2019, di mana kadar penalti yang ditawarkan adalah 10%. So manakala untuk tempoh yang kedua di mana ianya bermula pada 1 Julai 2019 hingga 30 September 2019 di mana kadar penalti yang ditawarkan adalah lebih tinggi, iaitu 15%. Yang tu untuk PKPS 1.0. So menerusi program tersebut dari segi sambutan PKPS 1.0 ni, so seramai 286,428 pembayar cukai telah mengambil peluang untuk menyertai program ini, di mana dia melibatkan jumlah cukai iaitu cukai tambahan dan penalti sebanyak RM7.877 bilion.
So bukan itu saja Encik Syarkawi, seramai 11,176 pembayar cukai baru telah mendaftar fail cukai dalam tempoh pelaksanaan PKPS tersebut, iaitu untuk 1.0. So kesinambungan daripada kejayaan program ini, so Menteri Kewangan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan program khas pengakuan sukarela 2.0. So semasa pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari 2023. Pada PKPS 2.0, seperti mana Encik Syarkawi nyatakan tadi, ia adalah merupakan inisiatif hasil untuk menyokong rukun pemampanan dalam pentadbiran percukaian negara seiring dengan konsep Malaysia Madani. So program yang ditawarkan ini sebenarnya memberi peluang kepada pembayar cukai untuk meningkatkan lagi tahap pematuhan cukai mereka berteraskan kepada konsep AES, iaitu Awareness, Education dan Service, seperti yang diamalkan oleh hasil Encik Syarkawi. Okey, sesuatu yang menarik jugalah sebenarnya. Kalau kita bercakap tentang pelaporan pendapatan yang sepatutnya dalam konteks program khas pengakuan sukarela 2.0 ini, apa yang boleh kita fahami yang perlu kita tahu sebenarnya, Tuan? Okey, sebelum tu kan ingin saya nak sampaikan berkenaan dengan apa yang kita fokus dulu. Okey. So untuk PKPS 2.0 ni juga turut memfokuskan kepada penyertaan pembayar cukai baru dalam melaporkan pendapatan kepada hasil. Okey. So sekarang ni kita mesra dipanggil hasil. So selaras dengan pelaksanaan nombor pengenalan cukai ataupun lebih dikenali sebagai TIN, iaitu Tax Identification Number mulai tahun 2023. Di mana seramai 7.8 juta individu warga negara dan pemastautin tetap diberikan TIN secara automatik. So sehubungan itu, pembayar cukai baru perlu mengambil peluang inilah untuk menyertai PKPS 2.0 ni sekiranya masih belum lagi melaporkan pendapatan yang sepatutnya lah, mengikut undang-undang dan peraturan percukaian. So program ini diharap dapat membantu pembayar cukai dalam memenuhi tanggungjawab mereka kepada negara. Encik Syarkawi. Jadi mungkin bila kita sebut tentang pelaporan pendapatan yang sepatutnya dikemukakan oleh pembayar cukai, terutamanya yang baru ingin menyertai apa yang disebut sebagai PKPS 2.0 ini, apa yang perlu kita fahami sebenarnya, Tuan? Okey. Menyentuh tentang pelaporan pendapatan sepatutnya. So ia sebenarnya merangkumi 3 skop pengakuan sukarela. Iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pelaporan pendapatan yang tidak pernah dilaporkan atau kurang dilaporkan, ataupun perbelanjaan atau tuntutan lain yang terlebih tuntut atau tidak dibenarkan, pelepasan ataupun potongan atau rebate terlebih tuntut, dan elan modal atau insentif yang terlebih tuntut. Yang kedua adalah berkenaan dengan pelaporan pelupusan aset, di mana jika pembayar cukai tidak melaporkan lagi apabila dia melupuskan aset. So inilah peluang untuk mereka tampil ke hadapan untuk mengemukakan pelaporan pelupusan aset. And then lepas tu yang ketiga adalah berkenaan dengan penyerteman dokumen atau penjanjian yang tidak distemkan dalam tempoh yang dibenarkan. So kebiasaannya kalau kita menyentuh berkenaan dengan pendapatan pelaporan yang sepatutnya, so ada mungkin pembayar cukai tertanya-tanya, adakah kalau let's say that terutama sekali jika terdapat pindaan kadar cukai, contohnya seperti pindaan kadar cukai daripada 17% kepada 24%. Yang ni lebih kepada fail syarikat. Pertambahan kadar cukai tersebut
tidak termasuk dalam pendapatan atau perbelanjaan yang boleh dilapor ataupun dituntut dalam PKPS 2.0. So nanti saya akan lebih penjelaskan lebih detail lagi lah berkenaan dengan pembayar cukai yang layak untuk menyertai program ini. Bila tuan sebut tentang mereka yang layak, ini pun ialah kadang-kadang ianya sesuatu yang penting juga kita ketahui sebenarnya tuan. Apakah PKPS 2.0 ini juga melibatkan semua kategori pembayar cukai? Okey. So sebelum saya menyentuh pada soalan tersebut, saya nak bagi tahulah tempoh pelaksanaan PKPS 2.0 ni dulu. So tempoh pelaksanaan program ni adalah lebih kurang 1 tahun, iaitu bermula pada 6 Jun 2023 dan berakhir pada 31 Mei 2024. So bila kita menyentuh berkenaan dengan kategori pembayar cukai, siapa yang sebenarnya yang layak untuk menyertai PKPS 2.0 ini, dan apakah tahun taksiran yang diliputi oleh PKPS 2.0, sebab ini adalah penting sekali supaya pembayar cukai jelas tentang perkara tersebut. So untuk PKPS 2.0 ini, ianya ditawarkan kepada semua kategori pembayar cukai, kecuali bagi kategori fal majikan. Maksudnya tu? So maksud kat sini ialah yang majikan di mana dia orang dikendaki merimitkan bayaran potongan cukai bulanan mengikut prosedur sedia ada yang sedang berkuat kuasa. So yang ni berbeza dengan untuk kategori pembayar cukai yang lain. Dia ialah untuk kategori fal majikan. Dia berbeza. So berbalik kepada soalan Cik Syakawi tadi, yang layak menyertai PKPS 2.0 dan tahun taksiran yang diliputi tadi. So untuk makluman semua yang mendengar pada malam ini, program ini boleh disertai oleh pembayar cukai baharu dan pembayar cukai sedia ada. So apakah yang dimasukkan dengan pembayar cukai baharu dan pembayar cukai sedia ada? Dia berbeza. So untuk pembayar cukai baharu, syaratnya adalah mereka ni belum pernah lagi melaporkan pendapatan kepada hasil, kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia, tetapi telah memulakan perniagaan atau mempunyai pendapatan bagi tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Yang ni untuk pembayar cukai baharu. Bagi pembayar cukai sedia ada pula, dia ni terdapat 2 kategori pembayar cukai yang layak untuk kategori pembayar cukai sedia ada. So yang pertama adalah mereka sebelum ni pernah melaporkan pendapatan kepada hasil, tetapi terdapat borang nyata cukai pendapatan yang tidak dikemukakan bagi tahun taksiran 2021 dan ke belakang. Dia berbeza dengan pembayar cukai baharu yang sedia ada tahun taksiran 2021, sedangkan untuk pembayar cukai untuk pembayar cukai baharu tadi saya nyatakan tadi untuk tahun taksiran 2022, manakala untuk pembayar cukai sedia ada ialah untuk tahun taksiran 2021. So untuk kategori yang kedua untuk pembayar cukai sedia ada ni adalah mereka sebelum ni pernah melaporkan pendapatan kepada hasil, tetapi mempunyai pendapatan ataupun pendapatan tambahan yang tidak dilaporkan. Ada lagi pendapatan yang terkurang lapor. Yang ni adalah untuk bagi tahun taksiran 2021 dan ke belakang. Di samping itu juga, Encik Syakawi, PKPS 2.0 ni juga boleh disertai oleh pembayar cukai yang tidak melaporkan pelepasan aset seperti yang saya nyatakan tadi. So yang ni adalah untuk bagi tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Manakala yang ketiga ni adalah berkenaan dengan pembayar duty pula. So syaratnya adalah yang mengemukakan dokumen ataupun perjanjian di mana telah disempurnakan ataupun telah ditandangani pada ataupun
pada ataupun sebelum 1 Mei 2023. So bagi tujuan penyenteman mulai 6 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. So itulah tempoh pelaksanaan PKPS 2.0 tu. So bagi untuk perniagaan perkongsian pula. Okay? So pengakuan sukarela hendaklah dibuat atas fal perkongsian dan kenalah mendapat persetujuan daripada semua rakan kongsi. Oh, ya. So kadar penalti ini dinikmati oleh semua ahli kongsi. So yang ni untuk perniagaan perkongsian, dia kena minta persetujuan dululah daripada rakan kongsi dulu untuk menikmati kadar penalti yang ditawarkan untuk program PKPS 2.0 ini. Semua pengakuan sukarela ni, Encik Syakawi, bagi pendapatan tahun kebelakangan akan ditaksir berdasarkan tahun taksiran yang sepatutnya. Seperti mana yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Percukaian, dan pengakuan sukarela ini juga melibatkan tempoh langkau masa, time barred. So mungkin ada yang tertanya, jika dia melibatkan tahun kebelakang yang jauh ke belakang, so boleh juga untuk pembayar cukai sertai program ini. Okay. So bagi yang untuk berkenaan dengan cukai keuntungan harta tanah pula ataupun lebih dikenali sebagai CKHT, so pengakuan sukarela atas pelaporan pelupusan aset tahun kebelakang akan ditaksir berdasarkan tahun taksiran aset tersebut dilupuskan. So pembayar cukai hendaklah memastikan, ni nasihat saya lah Encik Syakawi, supaya pengakuan sukarela ini dibuat adalah tepat dan teratur selaras dengan ketetapan hasil yang sedang berbuat kuasa serta mengambil kira semua pendapatan yang boleh dikenakan cukai. So di sini apa yang saya nak sampaikan sini, hasil akan menerima semua maklumat pengakuan sukarela yang dibuat dalam tempoh PKPS 2.0 ni dengan suci hati. So masa dia suci ni, kita terima apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai. Keistimewaan juga untuk program PKPS 2.0 ni ialah tindakan audit atau siasatan tidak akan dilaksanakan pada masa akan datang bagi tahun taksiran di mana pengakuan sukarela dibuat. Contohnya kan, kalau let's say that pembayar cukai membuat pengakuan sukarela pada tahun 2021, so bermakna telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk program PKPS, bermakna pada tahun taksiran tersebut tak ada tindakan audit atau siasatan dilakukan ke atas pada tahun taksiran tersebut. Ini yang dipanggil ihsan tadi ni. Tapi tak apa tuan, banyak lagi sebenarnya perkara yang ingin kita kongsikan, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Kami juga nak memberi ruang kepada Abang Ihsan, Abang Abu Bakar untuk minum dulu, meneguk minuman yang kami sediakan, dan kepada anda juga jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu program khas pengakuan sukarela ataupun PKPS 2.0. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang program khas pengakuan sukarela atau PKPS 2.0. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Tuan Abang Ihsan, Abang Abu Bakar, iaitu pengarah Jabatan Pemantauan Cukai di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Okey, saya difahamkan bahawa Abang Ihsan, barangkali ada lagi perkara yang ingin disampaikan sebelum kita berehat tadi. Mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan Tuan Ihsan. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, Cik Syakawi, so jika pembayar cukai menyertai program kita, so tiada tindakan audit ataupun siasatan dilakukan pada tahun taksiran tersebut. So walau bagaimanapun, tindakan audit ataupun siasatan boleh diambil bagi tahun taksiran yang terlibat bagi keadaan berikut. So saya akan bagi senario. So jika pengakuan sukarela yang dibuat hanya melibatkan isu bukan pindahan harga ataupun lebih dikenal sebagai transfer pricing, dan didapati wujud risiko harga pindahan, so tindakan audit ataupun siasatan boleh diambil ke atas isu harga pindahan tersebut.
Dan sebaliknya, sekiranya pengakuan sukarela dibuat hanya melibatkan isu harga pindahan, so bermakna tindakan audit atau siasatan boleh diambil ke atas isu selain harga pindahan. Pindahan ni. Tindakan audit atau siasatan juga boleh diambil bagi tahun taksiran yang terlibat jika pembayar cukai gagal membuat bayaran cukai atas pengakuan sukarela yang telah dibuat. Sebab tempoh kita sehingga 31 Mei 2024. So jika pembayar cukai gagal membayar cukai seperti yang dilaporkan, bermakna kita akan ambil tindakan, boleh diambil tindakan audit nanti. Nanti saya akan menjelaskan detail tentang perkara ini. Bila kita sebut tentang manfaat yang mungkin harus ataupun yang akan diperolehi oleh pembayar cukai melalui program khas pengakuan sukarela ataupun PKPS 2.0 ini, mungkin boleh kita war-warkan kepada penonton-penonton kita, tuan. Okey. Berkenaan dengan manfaat untuk program PKPS 2.0, so manfaat yang memang jauh berbeza dengan seperti yang saya nyatakan tadi untuk PKPS 1.0, di mana PKS 1.0 kadar penalti yang diberi adalah 15% dan 10%. Tetapi untuk PKPS 2.0 kadar penalti adalah kosong. Tak ada penalti dikenakan jika penalti ini dalam bahasa mudah denda lah. Denda. Penalti dikenakan jika terdapat pendapatan yang saya nyatakan tadilah yang belum dilaporkan ataupun kurang dilaporkan ataupun belum lagi melaporkan pelupusan aset tadi. Bermakna tak ada penalti dikenakan. Tapi dari segi laporan yang disampaikan, dokumen-dokumen, bukti-bukti ialah untuk program khas pengakuan sukarela PKPS ini sendiri, bagaimana hasil akan meneliti supaya mereka betul-betul mengikuti ataupun mematuhi seperti apa yang ditetapkan oleh pihak hasil sendiri, tuan? Okey, berkenaan dengan dokumen-dokumen yang untuk diorang kemukakan kepada hasil. Untuk program PKPS 2.0 ni, kelebihan dia memang ada ke atas pembayar cukai. Di mana untuk program ni, pembayar cukai tak perlu nak sertakan dokumen sokongan. Tak perlu. So kita akan menerima berdasarkan kepada apa yang dilaporkan secara suci hati. Yang itu adalah untuk pembayar cukai baharu. Manakala untuk pembayar cukai yang sedia ada, so diorang akan melaporkan borang cukai pendapatan, borang nyata cukai pendapatan beserta dengan pengiraan cukai. Yang itu adalah untuk kategori fail syarikat, perkongsian. Okey, dari segi kelayakan pula, barangkali ialah pembayar cukai macam mana yang boleh diangkat untuk melayakkan mereka ini menyertai PKPS 2.0 ini, tuan? Ya, sudah semestinya lah, sudah tentu ada syarat untuk membolehkan pembayar cukai untuk menyertai PKPS 2.0 ni. Ada syarat dia. So PKPS ni tidak terpakai kepada pengakuan sukarela yang melibatkan beberapa kes seperti berikut. Apabila tindakan audit ke atas pembayar cukai telah bermula bagi tahun-tahun taksiran yang terlibat. Contohnya di sini, Encik Syakawi, jika pembayar cukai untuk kategori sedia ada sedang diaudit pada tahun taksiran 2020 dan 2021, pembayar cukai tidak layak untuk menyertai PKPS 2.0 bagi kedua-dua tahun taksiran tersebut yang sedang diaudit. Walau bagaimanapun, pembayar cukai masih layak untuk menyertai PKPS 2.0 bagi tahun taksiran 2019 dan ke belakang yang tak diaudit. So mungkin pembayar cukai akan tertanya-tanya berkenaan dengan penentuan tindakan awal audit ni. Apa yang dimaksudkan dengan tindakan awal penentuan audit ni? So untuk pelaksanaan audit cukai ni, so kebiasaannya apabila menentukan tindakan awal audit apabila surat memohon dokumen dan maklumat dikeluarkan kepada pembayar cukai. Apabila pegawai hasil telah mengeluarkan surat memohon untuk dokumen dan maklumat
kepada pembajukai. Okey. So sama ada melalui email rasmi atau fax ataupun pos bagi mendapatkan dokumen dan maklumat. Bagi kes semakan audit menyeluruh ni, kebiasaannya kita akan memaklumkan kepada pembajukai surat pemberitahuan lawatan pemantauan ni akan dikeluarkan kepada pembajukai sekurang-kurangnya 14 hari kalender sebelum tarikh lawatan. Syarat PKPS juga tidak terpakai jika pembayar cukai melaporkan pendapatan tidak kena cukai ataupun berlakunya taksiran kurangan atau cukai kena dibayar balik, repayment, kecuali bagi kes harga pindahan atau juga bagi kes tindakan siasatan telah dimulakan atau prosiding pendakwaan susulan daripada siasatan telah difailkan di mahkamah. So tu yang syarat-syarat yang kita kena lihat sama ada dia layak ataupun tidak layak untuk menyertai PKPS 2.0. Daripada penelitian pihak tuan dan juga rakan-rakan di lembaga hasil dalam negeri, terutamanya lah di Jabatan Pemantauan Cukai itu sendiri, apakah tuan melihat bahawa sekarang ini pembayar-pembayar cukai terutamanya rakyat Malaysia sendiri sebenarnya mematuhi apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak hasil, ataupun ada lagi mungkin pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan di atas apa yang diperkenalkan oleh pihak hasil sendiri, terutamanya melalui program khas pengakuan sukarela ini, tuan? Okey, bagi hasil, so tujuan program ni PKPS 2.0 ni adalah kita memberi kepercayaan kepada pembajukai untuk melaporkan pendapatan yang seperti yang saya nyatakan tadi, yang kategori tadi, yang terkurang lapor ataupun yang masih belum melaporkan pendapatan mereka. So kepercayaan kita kepada mereka, sebab itulah saya menyeru semua pembajukai di luar sana untuk tampil ke hadapan, sebab tujuan kita adalah untuk membantu mereka untuk menyelesaikan dari segi aspek percukaian. So bermakna kat sini, inilah peluang kemasan yang ada pada pembajukai untuk kata orang tampil ke hadapan untuk kita boleh membantu mereka untuk menyelesaikan segala aspek permasalahan percukaian. So kita akan terima secara suci hati dan kita pun boleh dikatakan tidak akan menyemak, tak ada prasangka. So itulah harapan kita supaya kalau boleh kita berharaplah supaya pembajukai jangan sesuka hati pula. So kita mengambil kesempatan. So kita menerima suci hati, sebab itulah sampai ke tahap kita pun tak perlu dokumen sokongan pun untuk mereka untuk menyertai program ini. Saya suka bila Abang Ihsan menyebut tentang prinsip yang digunakan oleh hasil sendiri, iaitu melaksanakan program khas pengakuan sukarela ini secara suci hati itu sendiri. Apa yang mendorong hasil sebenarnya mengambil langkah ini sebenarnya, tuan? Okey. Sebenarnya tujuan kita adalah apabila kita menerima pelaporan pendapatan daripada pembajukai, kita menerima suci hati, tujuan kita adalah untuk mendekatkan hasil ni kepada pembajukai supaya kita bukan kata orang nak memburu. Sebenarnya kita nak membantu dekatkan hasil dengan pembajukai supaya mereka percaya bahawa segala aspek percukaian, masalah percukaian dapat lembaga hasil dalam negeri Malaysia membantu mereka. So yang ni pun diorang untuk kata orang tampil ke hadapan, there is no wrong door policy. So bermakna diorang boleh kata orang pergi ke lembaga hasil dalam Malaysia negeri. Untuk makluman Cik Syakawi, kita ada 15 lembaga hasil dalam negeri Malaysia negeri, bermula daripada utara sampai ke Sabah, Sarawak. And then pembajukai juga kalau ada permasalahan berkenaan dengan percukaian, diorang boleh datang ke kaunter perkhidmatan kita. Sebelum ini, ialah bukan satu rahsia lagi sebenarnya, Abang Ihsan, ya. Kadang-kadang orang takut sebenarnya nak berhadapan dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia ini ataupun hasil ini sendiri, seolah-olah ialah satu fobia sebenarnya untuk berhadapan dengan pegawai-pegawai hasil dan sebagainya. Jadi apakah nasihat kepada mereka yang mungkin masih lagi ada perasaan sedemikian sebenarnya, tuan?
Itulah harapan hasil kepada pembayar cukai supaya buanglah sikap yang fobia seperti yang Cik Syakawi katakan tadi. So seperti yang saya nyatakan tadi ialah kita memang ikhlas hati untuk membantu dia orang. So jangan kata orang apabila lembaga hasil dalam negeri Malaysia ataupun mesra dipanggil hasil, lebih lagi apabila kalau let's say that dia orang tak ikut serta program PKPS 2.0 ni, tiba-tiba dia orang diaudit, tak bermaksud kita mencari kesalahan dia orang. Kita nak membantu supaya rekod akauntan dia adalah betul dan tepat. Kalau let's say that macam tak ada berlaku macam kurang pelaporan pendapatan, so bermakna kita hasil kita tercapailah dan hasrat pembayar cukai pun tercapailah kan. So bukan kita nak kata orang mencari kesalahan sebenarnya. So kita membantu. Kalau let's say dia orang terlepas pandang seperti yang saya katakan tadi, mungkin terlepas pandang, kurang melaporkan pendapatan ataupun telah memulakan perniagaan tetapi tak pernah kata orang melaporkan pendapatan kepada hasil, inilah untuk dia orang tampil ke hadapan. Kalau dia orang tak tahu aspek percukaian, so dia orang boleh tampil ke hadapan, kita memang dengan ikhlas hati membantu. Yes. Okey, berapa lama agaknya dalam usaha memproses untuk setiap permohonan PKPS 2 ataupun 2.0 ini tuan? Okey. Berkenaan dengan permohonan PKPS 2.0 ni yang diterima oleh hasil, permohonan PKPS 2.0 ni akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat kelayakan PKPS 2.0. Kecuali bagi kes yang melibatkan isu harga pindahan. Untuk kes melibatkan isu harga pindahan, permohonan PKPS 2.0 ni akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja. Harga pindahan ini dalam bahasa yang mudah apa yang harus kita fahami sebenarnya tuan? Apa yang dimaksudkan dengan harga pindahan itu? Harga pindahan. So bermakna di sini harga dalam bahasa Inggeris is arm's length transaction kat sini. So yang ni ialah apabila syarikat yang berkaitan ni kan. So apabila berlaku macam berlakunya macam yang dimaksudkan saya adalah tidak mengikut peraturan percukaian yang sebenar dari segi harga pindahan tersebut. Dalam bahasa Inggeris transfer pricing. So untuk yang isu harga pindahan ni ialah tempoh dia adalah 30 hari bekerja. Okey, satu lagi juga tadi kita pun ialah tempoh yang akan diproses itu telah pun diumumkan. Tetapi apakah hasil juga akan mengeluarkan surat penyelesaian sebenarnya yang menyatakan tiada tindakan audit untuk tahun tafsiran berkenaan? Apakah ini juga akan dilakukan oleh pihak hasil? Ya, untuk berkenaan dengan meningkatkan keyakinan pembayar cukai, so lembaga hasil dalam negeri Malaysia akan mengeluarkan surat kepada pembayar cukai yang menyertai program ini, di mana akan memaklumkan bahawa tiada tindakan audit dikenakan. Itu akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Okey, mungkin juga penting diketahui di sini bagi pembayar cukai yang baru dan sedia ada, bagaimana cara mereka untuk menyertai PKPS 2.0 ini tuan? Okey. Untuk pembayar cukai baru dan sedia ada, untuk diorang boleh menyertai PKPS 2.0 ini, pengakuan sukarela boleh dibuat mulai sekarang hingga 31 Mei 2024 menerusi pautan PKPS 2.0 di www.hasil.gov.my atau menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Bagi pembayar cukai yang pertama kali melaporkan pendapatan, iaitu pembayar cukai baru dan pembayar cukai sedia ada yang tidak mengemukakan pelaporan pendapatan sebelum ini, pembayar-pembayar cukai ini perlu melaporkan pendapatan mereka dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun taksiran yang terlibat menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Bagi pembayar cukai sedia ada yang telah melaporkan
pendapatan dan terdapat pendapatan tambahan yang sedia ada ni untuk dilaporkan. So bermakna pembayar cukai ni perlu laporkan pendapatan tambahan menggunakan borang pelaporan pentambahan pendapatan PKPS 2.0 dan pengiraan cukai seperti yang saya nyatakan tadi. Menerusi pautan PKPS 2.0 di www.hasil.gov.my atau menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Seperti yang saya nyatakan tadi, pengiraan cukai ni hanya perlu dikemukakan oleh pembayar cukai kategori fail syarikat, perniagaan dan pengkosian. So manakala pembayar cukai boleh mengemukakan borang nyata cukai pendapatan ni, borang nyata cukai keuntungan harta tanah dalam tempoh pelaksanaan PKPS 2.0 sama ada secara e-filing atau ECKHT bagi borang nyata cukai pendapatan yang tersedia dan boleh diakses secara dalam talian mengikut tahun takdiran tersebut. Mungkin tadi saya ada nyatakan mungkin ada borang nyata yang tak boleh diakses dalam talian kita sebab dia pun melibatkan tahun time bar. Okay. So bagi borang nyata pendapatan yang sudah tidak boleh diakses secara dalam talian, pembukaan borang nyata cukai secara manual hendaklah dikemukakan ke pejabat lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang mengendalikan fail pembayar cukai atau ke pejabat lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang berhampiran. So borang nyata cukai pendapatan manual ni boleh dimuat turun dan dicetak dari portal rasmi lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Berkenaan dengan isu pindahan harga juga tadi, so borang pengakuan sukarela bagi kes harga pindahan ni boleh dimuat turun juga dalam portal rasmi lembaga hasil. Borang yang telah dilengkap di sini berserta dengan lampiran perlu dikemukakan kepada pejabat lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang mengendalikan fail pembayar cukai atau ke pejabat lembaga hasil negara Malaysia yang berhampiran. Bagi yang pembayar duty ni pula, ada kategori pembayar duty ni, dokumen perjanjian perlu dikemukakan melalui Stamp Assessment dan Payment System. Stamp, kita panggil ni sistem ni untuk proses penyeteman. Suka juga saya nak maklumkan sekali lagi, pembayar cukai tak perlu mengemukakan apa-apa dokumen sokongan bersama dengan pengakuan sukarela yang dibuat. Itulah salah satu manfaat dia. So mereka hanya memerlukan borang ataupun dokumen borang penambahan pendapatan ni untuk pembayar cukai yang sedia ada. Okay? Untuk program PKPS 2.0 ini. Okey, tuan, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi insya-Allah mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang akan sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bercakap tentang isu yang cukup penting, iaitu program khas pengakuan sukarela ataupun PKPS 2.0. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambilan! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital.
Okey, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya kita juga amat berterima kasih kerana tetamu kita iaitu yang berbahagia Encik Abang Ehsan Abang Abu Bakar yang merupakan pengarah Jabatan Pemantauan Cukai di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil, masih lagi bersama dengan kita untuk bercakap tentang program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0. Mungkin sesuatu yang penting jugalah Tuan Ehsan, ya. Ramai juga yang ingin mengetahui, saya percaya, tentang cara bayaran cukai menerusi pengakuan sukarela yang telah dibuat ini, dan adakah bayaran itu perlu dijelaskan sepenuhnya atau boleh dibuat secara ansuran. Baik, Syekh Kawi. So memang yang itulah kata orang penghujung untuk pelaporan PKPS ni. Apabila dia membuat pelaporan, so sudah semestinya dia nak tahu macam mana dia orang membuat bayaran kemudian nanti. So untuk pembayar cukai, cara bayaran dia adalah dia orang dikendaki menjelaskan bayaran cukai secara sekaligus dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis atau secara ansuran. Tak semestinya sekaligus. Dalam tempoh boleh 30 bayar secara ansuran. Boleh. Berdasarkan kepada aturan bayaran ansuran yang dipersetujui sehingga 31 Mei 2024 tanpa perlu mengumpulkan apa-apa dokumen sokongan. Itu kelebihan dia. So untuk permohonan aturan bayaran ansuran ni perlu dikemukakan melalui pautan PKPS 2.0 di portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau MyTax dengan menggunakan borang permohonan bayaran ansuran PKPS 2.0 ni. So dia orang kena maklum kat kita. Nak kena isi borang ini. Sekiranya seperti yang saya katakan tadi, gagal menjelaskan baki cukai pada akhir tempoh yang ditetapkan, iaitu pada akhir tempoh PKPS 2.0 31 Mei 2024, kenaikan cukai akan dikenakan berdasarkan kepada pendudukan undang-undang yang berkuat kuasa. Satu juga soalan yang saya nak kongsikan bersama dengan Tuan lah. Katalah pembayar cukai itu ingin membayar secara ansuran, tetapi jumlah ansuran yang mungkin ditetapkan oleh pihak hasil itu mungkin tidak dipersetujui ataupun mungkin tidak mampu untuk dibayar oleh pembayar cukai. Apakah hasil masih lagi membuka pintu untuk perundingan sebenarnya bagi menyelesaikan masalah ini? So soalan yang bagus tu. So jika pembayar cukai tak dapat menyelesaikan cukai sehingga 31 Mei 2024, diorang boleh membuat permohonan untuk melanjutkan ansuran. Tetapi jika hendak melanjutkan ansuran, bermakna diorang kena kemukakan dokumen sokongan untuk memberi penjelasan kenapa mungkin ada masalah dari segi cash flow untuk diorang menyelesaikan sehingga 31 Mei 2024. So seperti yang saya katakan tadi, jika pembayar cukai tak maklumkan kat kita, jika berlakunya tunggakan cukai tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan, tindakan undang-undang boleh diambil dan pembayar cukai boleh diaudit atau disiasatlah seperti yang saya katakan tadi di masa hadapan. Contohnya, saya bagi contoh sini, Encik Syakawi. Pembayar cukai menyertai PKPS 2.0 bagi tahun taksiran 2020 pada 1 Julai, contohnya lah 1 Julai 2023, dan gagal membuat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu sehingga 31 Mei, and then lepas tu pun kita tak ada pun terima feedback daripada pembayar cukai untuk nak minta lanjutkan lagi ansuran. Jika dalam tahun 2025 kes pembayar cukai telah dipilih untuk diaudit kerana terdapat maklumat pendapatan yang tidak dilaporkan untuk tahun taksiran 2020, so jika terdapat penemuan audit pada tahun taksiran tersebut, dan penalti akan dikenakan berdasarkan kepada rangka kerja audit yang sedang berkuat kuasa atas penemuan ini. So rangka kerja audit ni memang ada dalam portal hasil kita yang sedang berkuasa pada 1 Mei 2022. Bagaimana dengan pendapatan yang diterima ataupun yang disimpan di luar negara, Tuan? Apakah ini juga menjadi perhatian pihak hasil sebenarnya? Ya.
Untuk pendapatan yang diterima ataupun disimpan di luar negara, yang pendapatan yang diperolehi atau terbit dari Malaysia walaupun disimpan dalam akaun bank di luar negara adalah tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia. Pembayar cukai adalah bertanggungjawab untuk melaporkan pendapatan ini. Pembayar cukai layak menyertai PKPS 2.0 juga. Sekiranya pendapatan tersebut tidak dilaporkan dan tidak dibayar cukai di Malaysia. Pencukai perlu melaporkan pendapatan tersebut berdasarkan tahun taksiran ianya diperoleh dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Mulai 1 Januari 2022, pendapatan luar negara yang diterima di Malaysia oleh Pemastautin adalah tertakluk kepada pengenaan cukai pendapatan di Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat pengacualan cukai diberikan berhubung pendapatan luar negara yang diterima di Malaysia oleh Pemastautin yang tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Untuk nak dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan pendapatan luar negara ini, boleh merujuk pada garis panduan layanan cukai berhubung dengan pendapatan yang diterima dari luar negara. Terdapat pindaan bertarikh 29 Disember 2022 di portal hasil kita juga. Tapi bagi pembayar cukai, saya nak dapatkan penjelasan daripada Abang Ehsan lah. Pembayar cukai yang bekerja di luar negara misalnya, mereka dah pun tertakluk untuk membayar cukai pendapatan di negara tersebut daripada pendapatan mereka ketika bekerja di luar negara. Apakah bila balik ke Malaysia mereka perlu juga membayar cukai di Malaysia? Yang tu bergantung sebenarnya Cik Syarawi. Sebab itulah saya katakan tadi, kita kena rujuk kepada garis panduan layanan cukai berhubung pendapatan yang diterima dari luar negara ni. Sebab kita tak nak berlaku double tax. Yes. So kena rujuk pada garis panduan tersebut. Okey. Kita juga nak tahu PKPS 2.0 ini juga, apakah ianya sesuatu yang tuan jangkakan mungkin selain daripada memberi kemudahan kepada pembayar cukai, ianya juga akan menambah sebenarnya daripada kutipan cukai yang dihasratkan oleh hasil sendiri, tuan. Okey, sebenarnya program PKPS 2.0 ni adalah untuk kita memberi peluang kepada seperti yang awal-awal saya nyatakan tadi, yang tak pernah melaporkan pendapatan sebelum ni, supaya diorang boleh tampil ke hadapan, supaya diorang tak ragu-ragu dengan lembaga hasil dengan negeri-negeri Malaysia atau Malaysia dipanggil hasil. So bukan hasrat kita untuk program PKPS ni untuk memburu diorang, bukan. So kita nak diorang tampil secara sukarela untuk kita bantu. Sebab pada masa sekarang, lebih lagi selepas pandemik, banyak kata orang industri gig ekonomi. Gig ekonomi sebelum ni, di mana diorang menjalan ke perniagaan menggunakan secara online. So mungkin diorang tak tahu macam mana diorang nak melaporkan pendapatan. Sebenarnya niat diorang memang nak melaporkan sebab nak meneruskan perniagaan diorang supaya lebih berjaya. Sebab yelah, jika tak ada macam kata orang permasalahan dari segi aspek percukaian, bermakna mereka boleh fokus lagi untuk memajukan perniagaan mereka. So inilah peluang diorang untuk kita bantu diorang dari aspek percukaian ni. Lebih lagi yang semasa menjalankan secara online, bisnes online ni. Tampil ke hadapan, jika kurang pengetahuan dalam aspek percukaian, kita sedia membantu. Saya tertarik hati bila Tuan Ehsan sebut tentang mereka yang terlibat dalam bisnes online. Dan kadang-kadang kita lihat di Facebook dan sebagainya, di social media khususnya lah, di mana mereka yang terlibat dalam bisnes online ini mempamerkan tentang kejayaan bisnes mereka, mengutip berjuta-juta ringgit hasil daripada bisnes yang dilakukan secara online ini. Jadi apakah pihak tuan melihat bahawa inilah masa yang paling tepat sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam bisnes online ini untuk menyertai program PKPS 2.0 ini, tuan? Sudah semestinya, Cik Syakawi. Inilah peluang untuk mereka tampil ke hadapan
jika mereka tak tampil ke hadapan, jika kita mengetahui mereka membuat perniagaan dengan keuntungan sebegitu, so bermakna jika kita dapat mengenal pasti mereka dan kita ambil tindakan audit, bermakna terlepaslah peluang mereka untuk kata orang nikmati penalti 0%. Okay. So di samping itu juga kita akan meminta pembayar cukai untuk mengumumkan dokumen. Jika kita dah minta dokumen and then kita dah maklumkan bahawa kita akan buat lawatan audit, so bermakna dia kena sediakan semua dokumen untuk menentusahkan berapa pendapatan sebenar yang diorang perolehi. Jika diorang ikut serta program ni, kita terima suci hati, kita tak akan mempersoalkan. So bermakna kita akan terima suci hati pendapatan yang dilaporkan untuk tahun taksiran tersebut. Lebih-lebih lagi yang untuk pembayar cukai baru tadilah. So diorang boleh kata orang membuat pelaporan mulai tahun taksiran 2022 yang pembayar cukai baru ni dan ke belakang. Seikhlas mana sebenarnya bagi hasil sendiri untuk menerima secara ikhlas jugalah laporan yang diberikan oleh pembayar-pembayar cukai ini? Maksud seikhlas ni ialah kita terima apa yang dilaporkan. Kita tak akan membuat semakan langsung. Dia berbeza dengan PKPS 1.0. 1.0 kita ada membuat semakan untuk memastikan bahawa amount yang dilaporkan tu adalah memang kata orang bertepatan. Tetapi untuk PKS 2.0 ni manfaat dia kita terima suci hati. Kita tak akan buat semakan langsung. Tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Itulah manfaat dia untuk 2.0 ni. So di sini saya ambil kesempatan supaya tampil hadapan kita boleh bantu. Tak perlu untuk dia orang kata orang come out with macam pengiraan lebih lagi yang pembayar cukai baru lah, kecuali kategori yang saya nyatakan tadi, syarikat pengkongsian. Yang tu of course dia orang kena come out with pengiraan cukai. Tujuannya adalah untuk memastikan cukai yang dikenakan adalah tepat. Itu saja yang kita nak. Menarik. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya tuan. Ada lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi saya memberi peluang dan juga ruang inilah kepada Abang Ehsan, Abang Abu Bakar. Barangkali apa lagi yang ingin tuan sampaikan ataupun seruan yang ingin tuan lontarkan kepada penonton-penonton yang mungkin berminat sebenarnya untuk menyertai program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 ini. Silakan tuan. Okey, baik, terima kasih Cik Syakawi. So di sini adalah besar harapan hasil jika anda para penonton layak menyertai PKPS 2.0 ini, iaitu sama ada anda belum pernah laporkan pendapatan, belum kemukakan borang nyata cukai ataupun terkurang lapor pendapatan, tidak lapor pelupusan aset atau gagal membuat penyetiaman surat cara dalam tempoh yang ditetapkan, jom rebutlah tawaran lunas cukai tanpa penalti. So pengakuan sukarela ini boleh dibuat seperti yang saya nyatakan tadi mulai sekarang. Sekarang ni cuma berbaki 8 bulan saja Cik Syakawi. Sehingga 31 Mei 2024 menerusi portal MyTax di mytax.hasil.gov.my atau melalui pautan PKPS 2.0 di www.hasil.gov.my. So, lapor pendapatan dan buat kiraan cukai yang tepat bagi menentukan jumlah bayaran cukai anda. So, dapatkan info lanjut menerusi pautan PKPS 2.0 ini di www.hasil.gov.my sekarang. Untuk nak dapat penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan program PKPS 2.0 ni, para penonton boleh mendapatkan garis panduan operasi bilangan 2 tahun 2023 dan soalan lazim yang telah dikemas kini bertarikh 22 Ogos 2023 berkenaan dengan PKPS 2.0 yang terkini. So para penonton boleh merujuk benda ni, garis panduan dan soalan lazim ada dalam portal hasil dan boleh mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut berkenaan dengan program ini. So di sini ingin saya nak sampaikan supaya pastikan jangan terpedaya dengan scammers. Itu yang paling penting. Berhati-hati bila melibatkan jumlah wang yang besar. Semak dahulu sahih atau tidak dengan cara menghubungi hasil K-Line kami di talian 03 8911 1000. Ya. Okey.
Terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Abang Ihsan, Abang Abu Bakar kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan satu penjelasan yang cukup jelas sebenarnya, tetapi untuk lebih mendapat penjelasan seperti apa yang disebut oleh Abang Ihsan sendirilah, boleh hubungi sebenarnya Hasil di portal resmi Hasil, dan taliannya telah pun diberikan oleh Abang Ihsan sebentar tadi. Dan untuk mereka di luar negara juga boleh sebenarnya menghubungi di 603 89 111 100 ataupun pergilah ke mana-mana saja kaunter perkhidmatan Hasil yang berhampiran. Dapatkanlah penerangan berkaitan dengan program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0. Jadi terima kasih kepada Hasil, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Was it okay? Okay. Dapat sampai semua yang nak disampaikan. Alhamdulillah. Laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara bersama.